Buletin Didik 1 Jun bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan laporan ini. Idea kreatif guru yang memanfaatkan laluan di antara bangunan sekolah dengan mentransformasikannya kepada sudut bermain catur berhasil menyuntik lebih ramai murid meminati permainan berkenaan. Tambah menarik, sudut yang dinamakan sebagai chess tunnel itu dicat dengan kesan 3D menggunakan warna hitam dan putih yang berkonsepkan papan catur. Inisiatif itu dilakukan Sekolah Kebangsaan Jejawi di Kangar sebagai mencipta fenomena dalam kalangan murid untuk bermain catur terutama ketika waktu terluang. Biasanya ruangan ini dipenuhi dengan murid pada waktu rehat dan selepas waktu sekolah. Ruangan ini lengkap dengan 4 set permainan catur. Dalam satu-satu masa, 8 murid dapat bermainnya dengan serentak. Sebenarnya benda ni dibuat semasa PKP. Jadi guru-guru datang masa tu, murid-murid bercuti. Jadi guru-guru datang untuk melukis. Guru chess lah, guru catur datang untuk melukis di sini. Dah lebih kurang masa 2 bulan lah datang semasa PKP. Lukis sehingga selesai lah. Lepas murid hadir dah boleh digunakan. Permainan catur merupakan sukan yang dipilih sebagai kebitaraan di sekolah ini. Selain menumpukan kepada taktikal dan corak permainan, ia sebagai satu usaha memantapkan kemahiran murid dan mengenal pasti pelapis catur baharu. Kita sentiasa buat satu pembaharuan supaya budak semua terlibat. Tetapi sekolah Jejawi ni kita target satu sukan yang boleh sampai ke peringkat antarabangsa. Dan saya nampak chess lah, catur. Dan Alhamdulillah selama 3 tahun berturut-turut kita telah dapat mencapai sekurang-kurangnya 3 pingat di antarabangsa. Ya, kita ada pelajar bawah yang pernah menang kategori 9 tahun terbaik ASEAN di SK Jejawi. Ketika ini SK Jejawi memiliki seorang pemain catur cilik. Memegang jawatan sebagai Presiden Kelab Catur Sekolah, Siti Mariam Syahira Sharifuddin pernah bertanding permainan catur hingga ke peringkat antarabangsa tahun lalu dan dinobatkan sebagai pemain terbaik ASEAN. Tidak lokek berkongsi ilmu, dia sering menggantikan guru untuk mengajar rakan-rakan bermain catur. Boleh menarik minat, lagi syok nak main, ada kemudahan. Ada. Ramai lah juga. Kalau ada masa lapang bolehlah siapa-siapa main ke waktu rehat ke. Lagi senang nak main sebab ada kemudahan. Ruangan ini turut diletakkan televisyen dan sepanjang masa ia dibuka khusus untuk siaran didik TV. Menurut guru, biasanya murid akan menonton siaran pendidikan itu sementara menunggu giliran bermain catur. Selayaknya digelar Beauty with Brain, keyakinan Trainer Rita Sobitun memikat hati juri sehingga dinobatkan sebagai unduk ngadau keamatan 2022. Namun siapa sangka gadis cantik yang mewakili sandakan ini sebenarnya seorang guru. Frenerita bertugas di Sekolah Kebangsaan Sungai-Sungai Beluran. Anak ketiga daripada 5 beradik ini mendapat pendidikan ijazah sarjana muda dari IPG Kampus Temanggung Ibrahim, Johor Bahru. Frenerita meraih tempat pertama selepas berjaya menewaskan 44 peserta lain dalam pertandingan unduk ngadau keamatan peringkat negeri Sabah 2022. Gadis berusia 25 tahun ini membawa pulang hadiah keseluruhan bernilai RM122,529 termasuklah wang tunai sebanyak RM12,000 dan biasiswa pendidikan dari ASEAN Tourism International ATI bernilai RM35,000. Tahniah Frenerita. Kita teruskan dengan laporan berikut. Seramai 156 penerima menerima biasiswa tabung amanah pendidikan KPMG. Pengerusi tabung amanah itu, Datuk Johan Idris berkata, sumbangan adalah sebahagian daripada komitmen berterusan KPMG untuk memperjuangkan pembelajaran sepanjang hayat dan memperkasakan pendidikan berkualiti untuk golongan B40 dan bakat muda di seluruh negara. Jelas Datuk Johan, pengalaman pandemik selama 2 tahun mengingatkan pihaknya untuk fokus kepada perkara penting.
Tambahnya, akses kepada pendidikan berkualiti boleh memberi kesan kepada pembangunan ekonomi dan pembinaan kapasiti negara. Menerusi tabung amanah itu, KPMG ingin memberikan kepada mereka yang memerlukan peluang untuk belajar dan berkembang supaya mereka dapat memiliki keupayaan mewujudkan impak positif berpanjangan ke arah lebih baik. KPMG juga memaklumkan tabung amanah itu dibiayai oleh rakan-rakan KPMG di Malaysia dan komited untuk mengagihkan sehingga RM500,000 setahun. Baik, ini sesuatu yang ingin kami kongsikan. Kembali ke pangkal jalan meskipun sudah terlajak jauh. Dan kisah seorang pemuda yang pernah menjadi penunggang basikal lajak tegar suatu ketika dahulu sebelum berdepan tragedi pada tahun 2008 yang merubah terus kehidupannya. Muhammad Saad Zainuddin, 28 tahun, adalah peminat tegar basikal lajak ketika berusia 14 tahun. Tragedi hitam pada 10 Ogos 2008 benar-benar mengubah hidupnya. Ketika itu, dia bersama 3 rakannya sedang leka menunggang basikal lajak sebelum terlibat kemalangan dengan sebuah kereta di Jalan Lingkaran Tengah, Johor Bahru. Akibatnya, Muhammad Saad cedera parah di kepala dan tulang belakang. Doktor turut mengesahkan dia bakal alami lumpuh seumur hidup kerana kecederaan serius pada tulang belakangnya. Kaki kirinya terpaksa dipotong bagi elak jangkitan kuman. Sejak itu, dia menghadapi kemurungan yang teruk. Kehidupan sebagai seorang OKU ni memang perit, memang sukar. Untuk kalau orang yang macam saya ni, untuk kita nak ke satu-satu tempat memang susah. Tak semua tempat kita boleh pergi, tak semua aktiviti kita boleh buat, tak semua benda kita boleh lakukan. Nasihat saya untuk adik-adik yang dah berkecimpung ataupun sedang duduk dalam suasana basikal lajak ni, ataupun yang baru ingin mencuba basikal lajak ni, untuk lupakanlah. Sebab ia adalah satu pengalaman yang betul-betul tidak berharga, betul-betul tak membawa apa-apa makna dalam kehidupan. Begitupun anak kedua daripada 9 adik-beradik ini nekat untuk membina hidup baharu yang masih tersisa. Hidupnya kini hanya tertumpu kepada penjagaan keluarganya. Nasihatnya kepada peminat basikal lajak, hentikan perbuatan sia-sia, manfaatkan setiap saat kehidupan untuk diri dan keluarga. Universiti Utara Malaysia UUM tidak menghalang mana-mana penuntutnya untuk menyertai sebarang aktiviti menunjukkan solidariti atas kematian pelajar R. Vinosini minggu lalu. Bagaimanapun, semua penuntut perlu menjaga tingkah laku bagi mengelak timbul sebarang masalah kerana kes kematian mendiang masih dalam siasatan polis. Bercakap kepada media ketika menziarahi ibu bapa mendiang di Kelang semalam, Naib Chancellor UUM Profesor Dr. Haim Hilman menjelaskan pihaknya memahami perasaan ahli keluarga dan rakan-rakan Vinosini yang masih bersedih atas kematian beliau. Menurut Profesor Dr. Haim, penuntut perlu sentiasa berhemah dalam apa jua tindakan memandangkan kes ini masih dalam siasatan pihak berkuasa. Sebelum ini, Pejabat Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UUM dalam satu notis pada Jumaat lalu melarang penuntut universiti itu terlibat dalam sebarang aktiviti atau penganjuran kegiatan berkaitan kes kematian mendiang. Dalam kejadian 21 Mei lalu, Vinosini ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri dalam biliknya di kampus sebelum disahkan meninggal dunia. Siasatan awal, polis mendapati penuntut semester 4 ijazah sarjana muda perakaunan itu dipercayai mengalami serangan sawan. Siasatan lanjut masih dijalankan. Malah ketika ini, polis juga masih menunggu laporan kimia berhubung kematian Vinosini. Hari Gawai yang disambut di Sarawak selepas berakhirnya musim menuai padi turut meriah diraikan masyarakat Dayak di Johor. Meskipun berjauhan dari kampung halaman, ia tetap disambut sebagai tanda kesyukuran selain medium terbaik mengeratkan perpaduan masyarakat itu.
Sambutan di Pasir Gudang Johor oleh komuniti Dayak ini meriah kerana dapat berkumpul bersama sahabat handai selepas 2 tahun tidak dapat meraihkannya. Pelbagai makanan tradisi dihidang bagi menghidupkan suasana seperti di kampung halaman. Masing-masing mengenakan pakaian tradisi seperti pemakaian baju burung lengkap bersama lanjang. Majlis itu turut diiringi lagu tradisional menggunakan alat muzik seperti tawak, bebendai, engkau rumong dan dumbak yang dimainkan untuk memberi pendedahan kepada generasi muda masyarakat Dayak di Johor. Biasa hari gawai ni kita orang tunggu yang masak dalam buluh tu. Itu yang kita tunggu. Habis lagi saya punya masakan bini lama tak masak, makan masakan bini. Dalam masa pandemik dulu susah juga. Dalam masa perlihan ini kita boleh berkumpul dengan kawan, dengan jiran sebelah. Lepas tu hari gawai ada meriah sikit lah ini. Kajian mendapati pembedahan ke atas tulang boleh dilakukan dengan lebih baik menggunakan sebuah peralatan digital baharu. Melaluinya, proses penanaman semula dan pertumbuhan tulang boleh disesuaikan dengan keperluan setiap individu. Inovasi ini dibangunkan oleh Universiti Sydney. Ia boleh digunakan tanpa mengambil bahagian tulang lain pesakit. Melaluinya, kaedah kejuruteraan tisu tulang atau perancah digunakan bagi menggantikan tulang yang rosak. Daripadanya, perancah akan dicetak secara 3 dimensi atau 3D dengan menggunakan beberapa bahan dan boleh ditiru sehingga menyerupai rangka tulang. Sama seperti penggunaan simulasi teknologi bagi mereka bentuk pesawat dan bangunan pencakar langit. Ia merupakan model biomekanikal penanaman semula tulang atau di peringkat ini untuk tulang rahang. We can use his tool to predict how to optimize the loading force onto the scaffold and the neighbouring bone to promote that bone growing within the scaffold and to create another thing we call osseo-integration, meaning that the two become one on a mechanical level so that they don't separate as you start to chew and apply forces to them. Profesor Clark yakin penggunaan peralatan digital boleh membantu mereka mengenal pasti rekaan penanaman tulang rahang yang paling sesuai digunakan ke atas setiap pesakit. Tambahnya, ketika ini ujian berkenaan hanya dilakukan ke atas kambing. Beliau yakin jika ujian itu berjaya, teknologi yang sama boleh digunakan ke atas pesakit yang mengalami masalah tulang rahang. Sesuai dengan tujuan ia ditubuhkan, pengujudan pertubuhan sosial menjadi penyelamat kepada sesetengah penduduk di Argentina, khususnya selepas kadar inflasi di negara itu naik, antara yang tertinggi di dunia. Kaedahnya agak mudah. Tanam dan masak hasil semua tanaman itu untuk diagihkan kepada golongan memerlukan. Yang pasti, kebanyakan pertubuhan yang berbuat demikian tidak hanya membekalkan makanan, tetapi mereka juga mempunyai kerjasama yang kuat dengan pemimpin parti politik. Melaluinya, bantuan kepada penerima subsidi dapat diagihkan secara lebih mudah. Dan jika ada kerja kosong, terutama bagi kerja bergaji harian, ia dapat dimaklumkan segera kepada mereka yang berkelayakan. Bagi pengkritik, kaedah itu memusnahkan budaya kerja dan digunakan parti pemerintah untuk memancing undi. Namun bagi yang menyokong, jumlah mereka lebih ramai. Keberkesanannya terbukti apabila tiada lagi penduduk keluar merusuh ekoran kepayahan ekonomi seperti tahun-tahun lalu. Los programas sociales,
además de la cuestión de cubrir o levemente cubrir las necesidades de alimentos de la población más necesitada, lo que hacen también es un control para evitar un estallido social. Argentina mencatat kadar inflasi 58% setahun dan diunjurkan meningkat kepada 70% pada penghujung tahun ini. Jumlah penduduk miskinnya pula ialah 37% daripada kira-kira 47 juta penduduk negara itu. Assalamualaikum adik-adik. Hari ini cikgu nak ajar satu senaman yang mudah dan kita boleh buat di mana-mana sahaja. Okey, kita mulakan. Okey, cantumkan kedua-dua tangan kita, tolak ke hadapan. Okey, tarik ke atas. Bawa ke hadapan semula. Kita gerak ke kanan. Ke hadapan. Ke kiri. Dan kita berakhir di hadapan semula. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Menjelang aksi pertama Malaysia di kejohanan Piala Asia bawah 23 tahun di Tashkent, Uzbekistan, pengendali skuad bawah 23 negara Brett Maloney enggan meletak sebarang tekanan kepada pemainnya sambil berharap mereka mampu melakukan kejutan. Untuk edisi musim ini, skuad bawah 23 tahun kebangsaan akan melalui 3 aksi sukar. Situasi itu dijangka tambah membebankan apabila skuad muda negara dijadual berdepan juara bertahan Korea Selatan pada perlawanan pertama mereka esok. Ini diikuti pertemuan dengan 2 lawan sama di Tamasya Sukan C, Thailand dan Vietnam. We want to go as far as we possibly can. 2018 was our first appearance at this tournament, which was great. It was fantastic to progress to the quarterfinals. Look, we're not setting any specific target this time, but of course, in any tournament that we participate in, we want to be competitive and go as far as we possibly can. Dari segi persiapan, segalanya telah dilakukan. Maloney sudah tentu dapat mengenal pasti kekurangan pasukan pada penampilan di Tamasya Sukan C yang lalu. Bekas pemain tenis nombor 1 dunia Rafael Nadal sekali lagi berjaya menepati reputasi selaku Raja Gelanggang Tanah Liat tenis terbuka Perancis. Beliau yang kali ini cuma diletakkan selaku pilihan kelima mara ke peringkat separuh akhir apabila mengetepikan pilihan utama Novak Djokovic. Terikat 1-1 selepas 2 set permainan, set berikutnya keputusan kembali memihak Nadal. Set keempat masih Nadal yang mendominasi permainan di sebalik tentangan sengit yang diberikan Djokovic. Berlanjutan hingga tiebreak dan susulan satu pukulan kilas, Nadal menang 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Tahun lalu ketika kedua-dua mereka bertemu di peringkat separuh akhir, keputusan memihak Djokovic. Nadal. 3 manches à 1. 6-2, 4-6. 6-2. Dalam satu lagi peringkat suku akhir, Alexander Zverev dari Rusia berdepan pilihan ke-6, Carlos Alcaraz. Saingan tidak kurang sengit. Menang 2 set pertama, kemarahan Zverev seolah-olah tersekat dengan kebangkitan Alcaraz. Menang set ketiga, Alcaraz merapatkan kedudukan kepada 1-2. Set keempat dan meskipun permainan berlanjutan sehingga ke tiebreak, kemampuan Zverev tidak boleh disekat lagi. Zverev mara ke peringkat separuh akhir apabila menang 6-4, 6-4, 4-6, 7-6. Sedikit yang patut merisaukan Zverev apabila dia dijadual berdepan Rafael Nadal pada peringkat separuh akhir. Nasib Sergio Perez baik memenangi Formula 1 Grand Prix Monaco semakin cerah dan pasukannya Red Bull bersetuju melanjutkan kontrak Perez selama 2 tahun lagi. Perez berasal dari Mexico ketika ini berada di kedudukan ketiga senarai pelumba musim ini.
Beliau mula menyertai Red Bull daripada pasukan Racing Point pada penghujung tahun 2020. Musim lalu, aksi beliau agak mengagumkan apabila menduduki tangga keempat senarai pelumba. Menurut Perez, hubungan baik dengan rakan sepasukan yang juga pendahulu kejuaraan musim ini, Max Verstappen, punca beliau bersetuju untuk melanjutkan kontrak bersama Red Bull. Syarikat Legoland di Windsor, United Kingdom mereka cipta koleksi pelbagai model bagi menyambut ulang tahun ke-75 Pemerintah Ratu Elizabeth II. Ia mempamerkan Ratu Elizabeth II sudah memandu kereta di sekitar Istana Buckingham sambil pesawat Ray Aeros terbang di atasnya. Saksikan. Assalamualaikum dan salam hormat.